Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu keluarga Malaysia dan juga selamat datang kepada Encik Ahmad Hamidi iaitu panel jemputan kita pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan memulakan satu bual bicara tanah yang diberikan kepada satu topik yang agak terkini dan sedang hangat dibincangkan di JKPTG, iaitu tajuk berkenaan dengan konsep perserahan dan pendaftaran sepenuhnya secara online atau OPR. Dan siaran kita pada hari ini merupakan satu slot bicara tanah yang JKPTG sediakan kepada semua bahagian di JKPTG untuk kita bincang dan kita berkongsi mengenai urusan-urusan tanah yang dan juga isu-isu tanah yang berkaitan di JKPTG. Untuk topik kita pada hari ini, panel yang telah diundang untuk sama-sama kita membicarakan tentang konsep OPR ini adalah Tuan Ahmad Hamidi, di mana beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah di bahagian dasar dan konsultasi JKPTG. Dan sedikit sebelum saya terus kepada beliau, saya bacakan sedikit biodata panel jemputan kita pada hari ini, iaitu Encik Ahmad Hamidi, di mana beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah di bahagian dasar dan konsultasi dan telah berkhidmat di JKPTG bermula pada tahun 2016. Sebelum itu beliau merupakan pengarah juga di bahagian Ketua Penolong Setiausaha di NRI dan juga Timbalan Pengarah di Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, juga merupakan pengarah di JKPTG Perlis. Selain itu, sedikit sumbangan yang beliau sedang berkhidmat ialah di editorial Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia Pertama dan seterusnya, merupakan AJK Koperasi Pengurusan Tanah Malaysia Berhad Koop Tanah. Dan beliau aktif dalam penulisan dan juga pembentangan kertas-kertas di banyak forum yang diadakan di seluruh Malaysia. Antara kepakaran beliau adalah merupakan subjek matter juga untuk rujukan dalam pindaan kanun tanah negara. Seterusnya merupakan penyampai dan juga penceramah berkenaan dengan tanah di Inspan, Instone dan seterusnya di bahagian pentadbiran tanah di Malaysia juga. Okey, untuk sedikit sebelum kita memulakan konsep OPR ini, pengenalan yang ingin saya maklumkan di sini ialah konsep OPR ataupun online presentation and registration ni merupakan satu cadangan untuk membolehkan sebarang perserahan dan juga pendaftaran tanah yang berkaitan dengan urus niaga dan bukan urus niaga yang boleh diserahkan dan didaftarkan di pejabat pendaftaran secara elektronik sepenuhnya. Dan secara elektronik sepenuhnya secara dalam talian. Itu sedikit pengenalan kepada OPR. Dan untuk kita mendalami dan juga berkongsi dengan pengetahuan dan juga pengalaman tuan panel kita. So, saya mulakan dulu kita punya berbicara ni dengan soalan pertama saya lah kepada Yang Bersama Tuan Ahmad Hamidi, iaitu apakah yang disebut perserahan dan apakah yang disebut dengan pendaftaran? Okay. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Yati Musa. Terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana sudi menganjurkan sesi pada kali inilah buat bicara kita. Cuma kita akan berbincang secara santai juga. Formal mungkin tak sampai apa yang kita ingin sampaikan. Berkenaan dengan OPR,
kalau tadi moderator pun dah sebutlah terlebih sedikit OPR, Online Presentation and Registration. Okey, perserahan dan pendaftaran dalam talian secara sepenuhnya. Apa yang dimaksudkan dengan perserahan tadi tu, apa yang Puan Moderator tanya, perserahan ini melibatkan kesemua urusan yang dikemukakan, yang diserahkan ke pejabat tanah. Itu yang disebutkan sebagai perserahan lah. Tapi kalau kita rujuk dalam Kanun Tanah Negara, pelbagai terma yang digunakan. Ada yang disebut sebagai lodgement, ada yang disebut sebagai entry. Terma-terma ini merupakan terma yang boleh interchangeable. Dalam bahasa Melayu mungkin merujuk pada satu saja, itu perserahan. Itu ialah perserahan lah. Maksudnya kita menghantar dokumen-dokumen, menghantar instrumen-instrumen, borang-borang dalam mana-mana urusan di bawah Kanun Tanah Negara ke pejabat tanah. Itu perserahan. Dan pendaftaran? Okey, ya, kita ada dua aspek di situ. Perserahan satu lagi pendaftaran. Jadi untuk tujuan pendaftaran ini adalah pendaftaran secara dalam talian juga, yang melibatkan urusan mendaftarkan semua transaksi yang telah dikemukakan di pejabat tanah oleh pendaftar. Kalau kita tengok pada Kanun Tanah Negara, ini pun ada interchangeable lah. Dia sekejap mengatakan administrator, sekejap mengatakan pendaftar, tapi kita akan merujuk kepada di mana urusan itu dilaksanakan lah. Tetapi kebanyakannya merujuk kepada pendaftar. Okey, terima kasih. Untuk yang seterusnya, kalau kita lihat tadi perserahan dan pendaftaran. So pendaftaran akan melibatkan urusan urus niaga dan bukan urus niaga. So adakah semua dalam urusan urus niaga dan bukan urus niaga ni terlibat dalam konsep OPR? Baik. Untuk konsep OPR yang kita perkenalkan sedikit sebanyaklah sebelum kita lebih mendalam dalam konsep ini. OPR ni dia pada asalnya, pada awalnya kita menjangkakan untuk dilaksanakan bagi urusan urus niaga dan bukan urus niaga tertentu. Okey, satu urus niaga, kedua bukan urus niaga tertentu. Itu pada peringkat awal lah. Kita telah mendapat keputusan Jemaah Menteri dan juga Majlis Tanah Negara untuk urusan dan kajian berkenaan dengan OPR ini. Apa yang disebutkan sebagai urus niaga melibatkan 4 perkara lah dalam Kanun Tanah Negara, dan bukan urus niaga tu hanya satu saja pada ketika itu, iaitu caveat. Ini pada peringkat awal, Puan Moderator. Tapi selepas kita menjalankan kajian, konsep OPR ini kita akan luaskan kepada keseluruhan pelaksanaan transaksi dalam pentadbiran tanah lah, khususnya dalam Kanun Tanah Negara. Okay, so kalau ikut kepada penjelasan daripada Tuan Bena tadi, maknanya urusan urus niaga dan bukan urus niaga akan terlibat keseluruhan dalam dalam urusan di pejabat tanah, dan kalau kita lihat melibatkan lebih kurang dalam 200 juga urusan di pejabat tanah. Betul. Okey. Betul. So untuk seterusnya, pada masa ini bagaimanakah kaedah perserahan dilaksanakan di pentadbiran tanah? Maksudnya kita nak tengok peralihan di antara sistem sedia ada ni dengan yang apabila konsep OPR ini dilaksanakan. Baik. Kalau kita rujuk balik pada sejarah dalam pentadbiran tanah ni, memang kita bermula dengan manual. Manual, apa yang dimaksudkan manual ni, kita hantar dokumen secara fizikal. Dokumen yang kita cetak kan. Dulu mungkin ibu bapa kita dulu isi borang tu borang, beli borang, isi borang. Mungkin di pejabat tanah tu kat luar tu ada satu typist dekat luar kan. So dia pergi dekat typist tu, okey saya nak buat urusan sekian-sekian, typist tu type, hantar. Kalau tak typist pun mungkin ada penulis lah dekat luar tu, dia akan tulis. Sebab kalau dalam peringkat manual dulu, manual memang tertakluk kepada Kanun Tanah Negara juga, yang memerlukan kepada penggunaan pen dawat basah pada ketika itu, dan juga pen warna hitam ataupun blue black.
biru kehitaman. Macam itulah. Jadi untuk urusan-urusan tersebut kita cuba anjakkan, kita cuba berubah kepada konsep komputer selaras dengan perubahan semasa lah, perubahan zaman. Mungkin dulu memang tak ada komputer lagi lah. Komputer dulu pun besar-besar semua kan. Jadi bila kita nak berubah kepada yang baharu, bermula dengan cadangan di peringkat kerajaan juga, kita ada satu kajian pada ketika itu. Kita ada kajian sistem bersepadu pengurusan penambahbaikan urusan tanah, SBPUT. So jadi kajian inilah ataupun pembentangan inilah yang menyebabkan bahawa kita boleh berubah daripada manual kepada satu sistem baharu. Dan pada ketika itu kita tengok banyak sistem yang dikembangkan secara persendirian lah, ataupun secara in-house. Kalau boleh lah, in-house ni maksudnya pejabat tanah tu sendiri yang bangunkan dengan kerjasama mungkin di pihak federal, negeri dan federal lah, negeri dan persekutuan. Kita ada sistem pungutan hasil cukai kan, hasil tanah. Okay. Dan selepas itu kita bergerak kepada sistem pendaftaran tanah berkomputer. Okay, sistem pendaftaran tanah berkomputer. Bercakap berkenaan dengan pendaftaran, perasaan pendaftaran ni, Puan Melita, sebelum kita pergi lebih jauh, dia hanya merangkumi di Semenanjung Malaysia saja. Kerana tanah negara untuk Semenanjung Malaysia saja. Jadi tak terlibat dengan Sabah dan Sarawak lah. Mungkin bila saya sebut ni, di Sabah dan Sarawak dia ada sistem dia sendiri lah. Itu perubahan daripada manual kepada sistem di Sabah dan Sarawak pun memakan masa hampir 20 tahun jugalah. Kepada e-license, LADIS yang ada di Sabah dan Sarawak lah. Jadi kita di Semenanjung pun ke arah itu, daripada manual dulu yang menggunakan pen dawat basah hitam biru kehitaman tadi, kepada satu lagi kepada sistem pendaftaran tanah berkomputer, dan sekarang kepada sistem e-tanah. Sistem e-tanah tu nama sistem tu lah kan. Kalau ikutkan sistem pentadbiran tanah secara elektronik, itu nama khususnya lah. Jadi perbezaan dia, baru menjawab soalan. Perbezaannya, kalau urusan di pentadbiran tanah sedia ada, kita ada dua sistem sedia ada. Kita ada sistem pendaftaran tanah berkomputer dan kita ada sistem pentadbiran tanah secara elektronik. Sistem pentadbiran tanah secara elektronik ni dia hanya ada di beberapa negeri saja sekarang ini, buat masa ini. Kita ada di Penang sebagai projek perintis pada ketika itu. Walau bagaimanapun dia masih menggunakan kerangka sistem pendaftaran tanah berkomputer. Okey. Kemudian kita perluaskan kepada Melaka, dan bukan terkini, selepas itu kita bangunkan semula sistem tersebut dengan penambahbaikan di wilayah persekutuan. Buat masa sekarang, sistem di wilayah persekutuan merupakan satu sistem benchmark lah, satu sistem yang digunakan untuk ketika ini dan pada masa akan datang. Jadi kita akan perluaskan sistem e-tanah menggunakan kerangka di wilayah persekutuan. Cuma di wilayah persekutuan kita dah perluaskan kepada KL, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Dan buat masa sekarang kita juga telah perluaskan ke Perak. Dan Perak ini merupakan salah satu sistem e-tanah yang agak menyeluruh lah. Kalau kita bandingkan Kuala Lumpur dan juga wilayah persekutuan dengan Perak, wilayah persekutuan dia hanya satu saja pentadbiran tanah, pejabat pentadbiran tanahnya, iaitu pejabat tanah dan galian saja. Tapi di Perak kita ada secara holistik lah. Kita ada pejabat pengarah tanah dan galian, PTG, dan kita ada juga di daerah-daerah pejabat tanah dan daerah, pejabat daerah dan tanah di setiap daerah. Jadi itu urusan yang ada di pentadbiran tanah lah. Alright. Okey. Untuk seterusnya, dari segi perserahan dan pendaftaran, selepas ni akan dibuat secara dalam talian. So, kenapa JKPTG memperkenalkan cadangan ini, dan pada masa ini
dicadangkan untuk dibuat sepenuhnya tu secara Alright. dalam talian. Baik. Untuk soalan tersebut, dia berkaitan dengan soalan sebelum ni lah. Kita ada bergerak daripada manual, SPTB, kemudian e-tanah. Walau bagaimanapun dalam situasi semasa, dalam transaksi semasa, apa yang kita cuba berubah lagi, apa yang kita cuba menambah baik lagi sistem adalah secara sepenuhnya. Itu yang kita tekankan lah. Kalau dalam keadaan sekarang, keadaan semasa, persarahan di pejabat tanah menggunakan sistem tanah tetapi masih memerlukan kepada dokumen fizikal. Masih lagi perlu kepada cetakan. Jadi public, orang awam dan juga peguam contohnya akan masih memerlukan kepada dokumen diserahkan ke pejabat tanah. Kan? Kalau kata kita ambil contoh Perak lah. Kita ambil contoh Perak, kalau kata urusan tersebut merupakan tanah di Muallim, urusan peguam dan juga tuan tanah mungkin berada di Ipoh sekarang, kan? Jadi serahan-serahan yang berkaitan dengan tanah-tanah yang berada di Muallim perlu diserahkan di Muallim. Jadi peguam tadi ataupun orang awam tadi kena dari Ipoh kena bergerak ke Muallim tadi. Kena bergerak ke situ. Sama juga kalau kita di Melaka lah, kita ambil contoh Melaka, sama juga kalau dia berada di Melaka Tengah, kena bergerak ke Jasin contohnya. So dia akan mengikut daerah tersebut. Itu kalau daerah ke daerah. Ada juga daerah ke pejabat tanah dan galian di biasanya di ibu negeri lah, Ipoh, Melaka tu kan. Jadi perserahan tersebut masih lagi dihantar secara fizikal. Kita menggalakkan untuk penggunaan sistem, tetapi bila ada lagi masalah untuk menghantar dokumen secara fizikal, jadi kita nampak urusan itu tidak secara elektronik sepenuhnya. Jadi itu cadangan kita dalam konsep OPR ini untuk melaksanakan transaksi tanah itu secara sepenuhnya, secara dalam talian sepenuhnya. Kalau kita nak ambil contoh, mungkin saya boleh tambah sikit lah. Kalau kita nak ambil contoh yang mungkin rata-rata tuan-tuan dan puan-puan ada perbankan, kan, sistem perbankan Maybank to You, CIMB, Klik, apa semua. Di situ kita boleh dibuat urusan perbankan ni dari mana-mana saja. Di rumah, dalam kereta, sedang bergerak apa semua memang boleh buat. Selagi mana kita ada akses kepada internet lah. Kita ada akses kepada internet, kita boleh melaksanakan transaksi tersebut. Jadi itu hasrat kita di pentadbiran tanah ni, kerajaan persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri, khususnya pentadbiran tanah, supaya kita boleh melaksanakan perserahan dan pendaftaran tanah secara elektronik sepenuhnya. Semua urusan tu dalam talian je, puan. Itu yang kita cuba realisasikan lah. Okay, kalau kita lihat tadi penjelasan daripada Tuan Ahmad Hamidi, kita dah nampak sebenarnya terang lagi bersuluh di situ, di mana OPR ni sebenarnya banyak kebaikan ni lah, sebab kita ketengahkan, dan cadangan konsep ni juga sebenarnya banyak membantu kepada rakyat. Selepas ini, walaupun e-tanah telah dilaksanakan, tapi kita cuba lagi memberi yang lebih baik lagi daripada yang sedia ada. So bagaimana sebenarnya sistem yang kita perkenalkan ni, iaitu OPR ni, dia dapat membantu orang awam yang sedang menghadapi masalah dalam dalam urusan di pejabat-pejabat tanah. Alright. Yang pertama sebenarnya apa yang kita hasratkan adalah memudahkan rakyat. Memudahkan orang awam. Orang awam tu siapa? Termasuk diri kita juga sebenarnya. Kan? Kan? Kita sendiri pun berurusan juga dengan pejabat kerajaan, kita juga berurusan dengan pentadbiran tanah. Jadi tujuan utama adalah memudahkan. Dalam konsep memudahkan inilah yang kita cuba bawa dalam pentadbiran tanah ni. Ada juga kata-kata yang mengatakan merakyatkan pentadbiran tanah, kan. Jadi kita cuba bawa supaya semua orang awam ni boleh berurusan dengan pentadbiran tanah secara sendiri ataupun melalui peguam lah. Dalam konsep sedia ada, sekarang ni memang semua
berurusan dengan pentadbiran tanah ni kebanyakannya menggunakan peguam lah, kan, menggunakan peguam. Segelintir saja yang boleh berurusan secara persendirian lah, maksudnya diri sendiri yang pergi ke pejabat tanah. Dalam konsep OPR ni, kita nak menggalakkan lebih ramai yang tahu dalam urusan pentadbiran tanah ni dan dia sendiri yang buat urusan tersebut. Sebab kita tahu ini dah jadi yang kedua lah. Satu memudahkan, yang kedua kita tahu kalau kata kita mengupah orang lain, dalam kes ni mungkin peguam ataupun mungkin ada juga kalau kata tuan-tuan perempuan biasa runner lah, runner, kita mengupah orang lain ni, itu akan menyebabkan kos tambahan. Kalau kata kos urusan tanah tu mungkin dalam 1,000-2,000 contoh, tapi bila menyebabkan orang lain, mungkin runner ataupun memang kita tak nak elak untuk berjumpa dengan lawyer, dengan peguam, jadi ada kos tambahan di situ. Mungkin kalau tadi 2,000, mungkin dah jadi 2,500, mungkin dah jadi 1,800. So kos-kos tersebut yang kita cuba bagi manfaat lah kepada orang awam, boleh kurangkan kos dekat situ. Satu, memudahkan. Kedua, kos. Yang ketiga, masa. Masa ni, kalau kita bagi contoh tadi, kita bagi contoh tadi daripada Ipoh nak ke Mualim, dari Jasin nak ke Melaka Tengah contohnya. Jadi urusan-urusan tersebut memerlukan pergerakan, kan, nak hantar fizikal, memerlukan pergerakan, jadi masa dah terbuang kat situ dah. Kalau kita sebagai penyawak awam ataupun sesiapa orang awam yang bekerja, perlu mengambil cuti, kan, perlu mengambil cuti dah. Kalau satu hari selesai, okey, ini mungkin dah pergi tu tersangkut pula, elektrik tak ada pula, kan, contoh. So naik public transport, kemudahan awam, tersangkut dalam kesesakan. Jadi masa terbuang banyak di dalam perjalanan. Bila kita memperkenalkan OPR, hasrat kita untuk menjimatkan tadilah, menjimatkan masa juga. Maksudnya kalau dia berada di Ipoh tadi, tak perlu lagi dah bergerak, travel ke Mualim. Boleh melaksanakan secara dalam talian saja. Dan kalau kita perhatikan penjelasan tadi berkenaan dengan faedah lah kepada orang awam, dia sebenarnya kalau kita kata kita punya kemampuan ataupun kita punya kemudahan internet kita dalam keadaan baik, kita boleh kata OPR ni dalam keadaan sukses lah. Okey. Tetapi kalau memandangkan OPR ni sebenarnya dia bergantung penuh kepada kita punya kemampuan rangkaian internet. Jadi soalan saya, adakah tuan rasa kaedah ataupun konsep ni selamat digunakan dan adakah dia akan terus diperluaskan apabila kita dedahkan macam tadi kata di negeri Perak. Kita tahu negeri Perak tu memang ada daerah-daerah yang jauh daripada bandar. So boleh komen sikit kot dari segi kemampuan kita punya rangkaian internet di Malaysia ni. Baik. Betul. Kalau kata kita nak melaksanakan online ni, elektronik ni, memang perkara pertama lah orang awam lah biasanya akan sebut berkenaan dengan ketersediaan lah, kan, ketersediaan sama ada rangkaian internet tadi ataupun infrastruktur lah. Kita sebenarnya dah di JKPTJ lah, di Kerajaan Persekutuan dah melibatkan beberapa sesi libat urus bersama kerajaan negeri, dan juga kita juga menjalankan libat urus dengan agensi-agensi lain berkenaan dengan ketersediaan infra dalam pelaksanaan kerajaan elektronik lah, khususnya lah, amnya dan khususnya dalam pentadbiran tanah. Semasa kajian dan sepanjang kajian yang kita laksanakan, keperluan tu memang ada, dan sekarang ni memang kita juga bergerak ke arah Internet of Things, kalau kata internet kebendaan, kan, semua berdasarkan kepada internet. Dan untuk tujuan tersebut, kita juga mendapat makluman daripada kerajaan, agensi-agensi berkaitan, bahawa memang kita sedang menaik taraf
semua infrastruktur berkaitan dengan internet. Internet. Kalau kita perasan sekarang, tuan-tuan dan puan, kita perasan juga kita ada 5G. Kita ke arah 5G lah. Kita ada dulu age 2G kan, 2G, 3G, 4G. Sekarang kita beralih kepada 5G. Itu secara talian yang tanpa wayar, wireless. Tapi dalam kegunaan OPR ni memang kita ada juga keperluan kepada hubungan talian secara wired, secara berwayar ni. Itu yang kita perkenalkan dalam sistem OPR ni. Kita akan menggunakan satu talian yang khusus untuk urusan tanah. Satu talian yang khusus untuk urusan tanah. Dan sistem ataupun talian ini perlu dibangunkan di pentadbiran tanah lah, khususnya di negeri. Contoh kita ambil Perak tadi tu, memang kita kena ada satu talian, satu jaringan Ipoh ke Mualim, Ipoh ke Bagan Datuk, Ipoh ke mana, ke utara di Simpang Pulai ke, memang kena ada rangkaian-rangkaian tersebut. Dan rangkaian ni kalau cara orang awam lah, wireless tak sampai lah, perlu kepada wired juga. Jadi infrastruktur tersebut memang sedang dibangunkan, sedang mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kita ada inisiatif My Digital, kita ada juga inisiatif di peringkat negeri. Kalau di Perak, My Perak Net contoh, kita ada MyGovNet. So talian-talian ini, jaringan-jaringan inilah yang akan membantu menyokong untuk pelaksanaan OPR. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah selamat tak selamat? Kan? Kalau persoalan berkenaan dengan keselamatan, ini juga kalau orang awam mungkin juga dia concern lah, dia tertarik dengan keselamatan. Apatah lagi di pentadbiran tanah lah. Kita sendiri pun sepanjang lebat urus kita, memang isu keselamatan ni memang tak boleh lari. Memang kita akan berdepan dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan keselamatan. Jadi untuk keselamatan ni kita juga telah berurusan juga dengan agensi yang berkaitan. Kita ada cyber security, kita ada MCMC, kalau kata agensi lah. Kita ada CGSO, kita juga berurusan dengan PDRM sendiri, Polis Diraja Malaysia, berkaitan dengan cybercrime kan, urusan-urusan hackers dalam isu-isu elektronik ni lah. Jadi di peringkat kita, di peringkat kajian dan juga di peringkat pelaksanaan sedia ada pun, kita telah memasukkan ciri-ciri keselamatan lah dalam sistem e-tanah ni. Setakat hari ini kita tak adalah dengar lagi pencerobohan kepada sistem e-tanah tersebut. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan terdengar tak boleh dijalankan urusan di pentadbiran tanah tu, itu bukan disebabkan oleh ciri-ciri keselamatan yang diceroboh, tetapi lebih kepada disebabkan sistem glitch ataupun kepada power interruption, gangguan kuasa. So kalau katalah breakdown contohnya, jadi memang tak boleh nak laksanakan sebab kita menggunakan elektronik. Jadi dia lebih kepada masalah tersebut, dia bukan masalah keselamatan. Sebab masalah keselamatan ni kita dah cuba halang dan kita telah cuba pertikaikan di peringkat awal lagi, di peringkat pembangunan sistem lagi. So tadi panel dah menjawab soalan yang sepatutnya saya nak tanya berkenaan dengan keselamatan. Okay, so dah rangkumkan tadi soalan tu dengan keselamatan. So saya pergi ke soalan seterusnya. Kita pun dah tak banyak masa, so kita pergi ke sedikit berkenaan dengan ulasan berkenaan dengan kalau kita laksanakan konsep OPR ni, bagaimana dari segi kos pelaksanaan ni, adakah dia akan meningkat ataupun dia menurun? Baik. Kos ni sebenarnya satu perkara yang subjektif dan juga relatif lah. Kalau kita secara orang awam lah, secara orang awam kita akan jawab, ini kos besar ni kan, kita kos besar. Tapi dengan inisiatif yang kita ada, kerjasama kerajaan dan juga swasta, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri, kita berjayalah untuk menguruskan kos-kos tersebut lah. Kos tersebut kita memang ada kos, tidak dinafikan memang ada kos, tetapi tidak akan membebankan
orang awam lah, tidak akan membebankan orang awam. Kita sendiri pun memang kita buat bukan kata untuk orang awam, kita sendiri pun akan guna. Jadi kita juga akan tengok kepada kos tersebut. Bila kita tengok kepada kos tersebut, pada peringkat pembangunan memang kos tu tinggi. Pada peringkat pembangunan memang kos tu tinggi. Dan kos juga ada di peringkat penyelenggaraan. Bila kita sebut penyelenggaraan memang ada. Tetapi kos-kos ini tidak akan meningkatkan kos dalam pengurusan pentadbiran tanah. Sebab apa? Sebab dia akan kontra balik. Dia akan timbal balas balik dengan kos-kos yang kita keluarkan semasa. Contoh kos semasa ni kalau ikutkan kita ada kos cetakan. Jadi kos cetakan tu bila kita melaksanakan OPR, kos cetakan ni nanti akan cover bahasa Inggeris minta maaf teman-teman, akan cover kos-kos untuk pembangunan sistem, untuk penyelenggaraan. Satu cetakan. Yang kedua berkenaan dengan kos-kos pengangkutan contohnya. Kos-kos pengangkutan kalau kata kita ada dokumen-dokumen fizikal lagi ni dan perlu bergerak kepada titik A kepada titik B, kos tersebut akan berkurang dan boleh digunakan untuk tujuan lain. Maksud saya kalau kata dalam OPR ni kita akan untuk orang awam contohnya, untuk orang awam perlu kepada pendaftaran baru lah, pendaftaran ID contoh kan. Macam kita buat juga e-filing, kita buat juga transaksi. So ada pendaftaran. Pendaftaran tersebut mungkin ada kos sedikit orang awam dan juga di peringkat peguam. Di peringkat peguam juga perlu pada pendaftaran dan bila kita melaksanakan OPR ni untuk tujuan keselamatan tadi memang kita laburkan juga kos untuk keselamatan. Jadi di peringkat peguam ada kos untuk devices, ada kos untuk peralatan. Seperti contoh peralatan biometrik contohnya untuk cap jari tu kan. Ini juga kita akan termasuk dalam kos-kos lah. Jadi saya tak nafikan mungkin ada kos, tapi kos tersebut dia timbal balas. Dia tak adalah kos tiba-tiba ada meningkat kos. Tak ada. Peningkatan tu minima lah. Peningkatan minima dan dia akan timbal balas dengan kos-kos sedia ada. Kalau kita nak laksana sekarang pun memang ada kos tersebut, tapi dalam OPR kos tersebut masih lagi kos yang sama, mungkin akan berkurang lah. Sebab menurut kajian kita di peringkat tahun pertama, tahun kedua tu mungkin kos tinggi lah untuk pembangunan. Mungkin tahun ketiga seterusnya tu dah berkurang sikit lah. Okay. Soalan terakhir lah. Saya pergi ke soalan terakhir terus sebab dalam rangkuman tadi jawapan daripada Tuan Panel sebenarnya dah banyak menyentuh tentang keselamatan, tentang bagaimana kos yang akan dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan juga nanti di pihak negeri sendiri. Dan untuk soalan terakhir ni saya nak tanyalah, apakah harapan Tuan Panel, sebab Tuan Panel yang telah memulakan kajian ni lebih kurang dalam 3 tahun daripada mulalah konsep ini diperkenalkan. Dan apakah harapan mengenai konsep OPR ni apabila dilaksanakan di sistem pentadbiran tanah di Malaysia? Harapan, kalau kan harapannya terlaksana. Itu harapan, mudah jawapannya. Tapi sebenarnya kita memang kajian dibuat di Kerajaan Persekutuan. Kita JKPTG lah, kita buat kajian, tapi memang kerjasama dengan PTG, kerajaan-kerajaan negeri, mungkin ada ASUK, Kerajaan Persekutuan pun mungkin kita engage semua. Kita buat libat urus bersama JPJ contohnya, kita ada, dan juga pemain industri. Kita ada libat urus juga dengan pihak perbankan, kita libat urus juga dengan peguam, majlis peguam, kita libat urus juga dengan agensi-agensi GLC, kan, MC semua tu. Jadi harapan kita kalau ikutkan pada peringkat awal memang kita nak laksanakan awal lagi kalau ikutkan. Tetapi bila kita nak laksanakan awal semasa kita ada e-tanah KL, perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Kerana apa? Kerana ada sedikit hiccups lah. Ada sedikit kekangan. Satu berkenaan kekangan perundangan. Yang kedua kekangan infrastruktur lah. Jadi kita di JKPTG bersama dengan PTG dan pejabat tanah ni, kita kaji keboleh laksanaan
secara dalam talian sepenuhnya. Dan untuk kajian tersebut, kalau tadi kita sebut ada sekatan dalam perundangan, kita akan mencadangkan cadangan kepada Kanun Tanah Negara lah. Kita akan membuat pindaan kepada Kanun Tanah Negara. Harapan kita kajian tersebut selesai pada tahun ini dan boleh ditabelkan, boleh dibentangkan mungkin di Parlimen untuk kelulusan pada awal tahun depan mungkin, dan pelaksanaannya 2024 lah kalau paling awal, insyaAllah. Bergantung kepada kesediaan di peringkat negeri dan juga kesediaan sistem lah. Sebab sistem yang kita kena ingat juga, OPR ni akan dilaksanakan di negeri-negeri yang mana telah melaksanakan e-tanah. Sebab elektronik sebenarnya. Kalau sekarang ni kita sebut tadi, kita ada wilayah KL, Labuan, Putrajaya, kita ada Perak, kita ada Melaka, dan Penang mungkin kena naik taraf. Jadi mungkin 4 negeri ni saja dulu yang kalau kita laksanakan tahun 2024 dah boleh laksana. Tapi negeri-negeri lain kami lah. Negeri lain akan menurut kemudian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita juga sedang giat membangunkan sistem di Selangor dan kemudian di Terengganu. Jadi pembangunan sistem sedang bergerak dan cadangan pindaan perundangan Kanun Tanah Negara pun sedang bergerak. Jadi harapan kita supaya tahun 2024 merupakan titik baharulah dalam urusan pentadbiran tanah. Harapnya boleh dilaksanakan secara online, secara dalam talian sepenuhnya lah. Itu harapan kita lah. Terima kasih banyak diucapkan kepada Encik Ahmad Wili, dan saya rasa perkongsian kita dalam tempoh yang singkat ini tapi banyak memberikan info-info yang amat berguna lah untuk perkembangan dalam sistem pentadbiran tanah di Malaysia. Dan segala perkongsian kita pada slot pagi ini diharap dapat memberikan idea dan juga kita punya hala tuju dalam sistem pentadbiran tanah di masa akan datang. Dan segala yang kita bincangkan pada hari ini sebenarnya adalah daripada kita dari pihak panel sendiri, sebenarnya dari pengalaman beliau dalam di bahagian dasar dan konsultasi di JKPTG. Dan sebenarnya dalam keadaan sekarang ni kita sedang sibuk menyiapkan cadangan pindaan rang undang-undang untuk pindaan Kanun Tanah Negara. So sistem elektronik sepenuh ni merupakan satu misi lah kepada kami untuk menyiapkan pindaan Kanun Tanah Negara yang akan dimaklumkan tadi akan ditabelkan pada awal tahun hadapan, insya-Allah. Dan semoga apa yang kami rancang akan mendapat dimudahkan dan mendapat memberi manfaat kepada semua pengguna dan juga terutamanya di dalam sistem pentadbiran tanah negara. Dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada panel dan juga saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.